TV KPM. Apa maksud dia? Saya pun tertanya-tanya. Okey, maksud bagi tenaga boleh baharu ialah penjanaan tenaga yang kita janakan menggunakan sumber semula jadi secara berterusan. Sumber semula jadi secara berterusan. Menarik, cikgu. Penjanaan tenaga tu merujuk kepada pelbagai tenaga ya sebenarnya. Mungkin boleh jadi tenaga haba, tenaga elektrik ataupun tenaga mekanikal dan sebagainya. Okey, dari sumber semula jadi tu pula, sumber semula jadi ni apa yang Hanif tahu agak-agak? Kalau pendapat saya, sumber semula jadi bermaksud sumber-sumber yang ada asas di bumi, mungkin bukan yang dibuat manusia. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Yang ada asas di bumi ni lah kan. Contohnya macam matahari, kan, geoterma, angin, air dan sebagainya. Baiklah. Okey, jadi sekarang kita akan masuk kepada sumber-sumber yang bolehkan kita menjanakan tenaga tadi. Apakah sumbernya? So, apa yang kita nak teroka? Banyak sumber ni saya rasa, cikgu. Ya, sebenarnya banyak sumber yang kita akan teroka. Okey, sumbernya ada 6. Cikgu akan sebutlah satu-satu dulu. Baiklah. Yang pertamanya matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat sumber angin, yang kelima biojisim dan yang keenam ialah ombak. Jadi cikgu akan pergi satu persatu dan akan menerangkanlah satu persatu tu supaya kamu semua faham. Boleh, silakan, cikgu. Okey. Yang saya nampak seperti yang cikgu cakap tadi, masa saya cakap sumber asas, ini juga adalah sumber semula jadi. Yes, Ya, cikgu? semula jadi saja. Baiklah, okey, kita teruskan. Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Dalam Mahir hari ini, kita nak bersama dengan dua orang guru kita. Tapi sebelum tu, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Dan sebelum tu saya nak saya nak jemput guru-guru kita yang handsome dan juga kacak ni. Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi. Apa khabar, Cikgu? Hai. Cikgu apa khabar? Baik. Sihat, Cikgu ya? Ada Cikgu Fifi, sihat? Sihat. Alhamdulillah, jumpa lagi kita hari ini, Cikgu ya. Aiman, kenapa berkipas kipas daripada tadi tu? Itulah, Cikgu. Saya daripada tadi panas, Cikgu. Kita di bawah sinaran matahari yang cukup panas ni, Cikgu. Tapi tangan saya dah lenguh dah ni. Nak kipas-kipas ni dah lenguh dah. Aduh. Ada solusi tak, Cikgu? Jadi mungkin solusinya kita dapat tengok berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini. Sebab saya nampak dekat depan tu macam ada kipas lah, Cikgu. Mungkin lepas ni saya tak lenguh tangan dah kot. Okey, baik, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu, macam biasa, kita nak buat SOP terlebih dahulu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan, Cikgu. Okey. Baik. Jadi orang kata apa, di bawah sinar matahari ni, Cikgu, kan, sebenarnya sinar matahari ni pun boleh memberi manfaat kepada kita, betul? Betul. Baik, Cikgu. Tapi sebelum tu, murid-murid kita kat rumah sana tu nak berkenalan jugalah dengan cikgu yang segak ni kan. Okey. Cikgu boleh kenalkan diri dulu, Cikgu? Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama Cikgu Ahmad Afiq bin Ahmad Asri. Cikgu mengajar di SK Putrajaya Presin 82 dan ini merupakan tahun ketiga saya mengajar. Yes. Baik, dan seterusnya kita nak berkenal pula dengan Cikgu Fifi. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nama cikgu boleh panggil Cikgu Fifi. Okay, cikgu telah pun mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Okey, cikgu pun telah berkhidmat selama setahun. Wow, tahniah, Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan murid-murid, kita berada dalam bulan kebangsaan. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Kalau kat rumah tu jangan duduk-duduk saja kan. Kita hias rumah kita. Hias, kalau saya juga, Cikgu, saya suka hias basikal saya. Basikal? Berwarna-warni. Saya warna merah. Kuning.
Baik, itu kemeriahan yang kita menyambut bulan kebangsaan, cikgu. Tapi tadi cikgu, pada awal siaran kita tadi, saya nampak cikgu mengajar tentang topik kita yang sama pada hari ini. Tapi hari ini kita nak sambung lagi, cikgu, ya? Ya, betul. Mungkin cikgu boleh orang kata apa, recap balik apa yang kita belajar sebelum ni, cikgu. Silakan. Okey, baiklah. Hari ini kita akan, pertama sekali kita akan imbas balik tajuk yang sebelum ini, topik yang sebelum ini kita telah pelajari. Okey, jika kita lihat pada papan di sebelah ini, okey, ia adalah papan silang kata. Okey. Jika kita lihat, ia adalah tajuknya tenaga boleh baharu. Dalam tenaga boleh baharu ni dia ada 6 tenaga yang kita dah belajar. Okey, contohnya di silang kata ni ada biojisim, Okey, biojisim, geoterma, okey, dan angin. Okey. Angin? Ya. Okey. Tapi ada lagi 3 tempat kosong. Alamak. Alamak, jeng. Kan? Kita tak tahu. Jadi kita nak ingatkan balik murid-murid, ingat ataupun tidak. Aiman ingat tak? Alamak, saya ingatlah, cikgu. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjukkan satu gambar dan cikgu nak murid-murid di rumah boleh juga teka, dan cikgu nak Aiman cuba juga teka. Okey. Apakah nama tenaga tersebut berdasarkan gambar yang cikgu akan tunjuk. Okey, cikgu, saya cuba, cikgu. Okey, jadi kita pergi pada gambar yang pertama. Baik. Kita pergi gambar yang menegak dulu, bahagian yang di sebelah cikgu Afiq ni. Okey. Gambar dia adalah, okey. Aiman rasa apa jawapan dia? Murid-murid rasa apa jawapan dia? Okey, murid-murid dah bagi tahu jawapan saya kat saya. Dia kata ombak, cikgu. Ya, betul. Murid-murid kita Okey, kata ombak. cuba cikgu Afiq check betul ataupun tidak, periksa. Betul ke? Betul. Betul. Okey, Jawapannya adalah ombak. Adalah ombak. Okey. Baik, seterusnya, cikgu. Okey, kita pergi pula. Okey, cikgu Afiq akan tulis jawapannya di silang kata, ya. Ombak. Baik. Alright. Itu kira yang ke berapa, cikgu? Yang pertama. Yang okey. pertama. Kita Seterusnya. pergi pula pada yang kedua. Okey, yang panjang, bahagian yang panjang yang di tengah tu. Melintang tu. Yang melintang ni, okey, gambar dia macam mana, cikgu? Ada gambar ke? Okey, apakah jawapannya? Okey, murid-murid. Apa jawapannya, murid-murid? Murid-murid bagi tahu tadi matahari lah, cikgu. Alright. Ini kalau salah ni kena rotan. Kena rotan nanti. Okey, baik, matahari. Betul. Okey. Betul. Alright. Dan seterusnya? Okey, kita pergi pada yang seterusnya, gambar yang seterusnya. Okey, bahagian yang soalan nombor 3 yang ada 3 perkataan sahaja. 3 perkataan sahaja. Okey. Cikgu Afiq akan angkat gambarnya. Okey, gambarnya. Yang ni macam hujan je, tapi hujan panjang sangat. Ke hujan? Air lah, cikgu. Betul ke? Okey, betul ke? Jom kita buka. Okey. tengok. Betul. Air. Ya, bagus. Cikgu nak bagi berapa markah kat saya, cikgu? 100. 100 markah. Ya, Baik, bagus, cikgu. Aiman. Dan cikgu, Ya. saya pernah tengok ada satu kipas ni, cikgu. Dia tak pasang dekat plug pun. Tapi dia boleh berpusing dengan sendirinya. Suspend lah pula ni, cikgu. Siapa pula yang pusingkan kipas ni, kan? Tapi siang-siang lah, bukan tengah malam. Siang-siang. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit macam mana kipas tu boleh bergerak sendiri pula. Jadi betul ni, Aiman nak tahu macam mana kipas ni boleh bergerak. Mestilah, cikgu, saya nak tahu. Kalau Aiman nak tahu, ya, mungkin kita akan belajar lepas ni. Lepas ni, cikgu pandai kan. Cikgu suspend ni. Kita, murid-murid kita kat rumah pun dah macam ni dah. Goyang-goyang meja dah, kan. Tapi tak apa. Lepas ni kita tahu rahsia. Lepas ni kita tahu rahsianya. Jangan ke mana-mana, murid-murid. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Murid-murid nak tahu tak? Sebab apa kipas tu boleh bergerak dengan sendirinya? Ada orang tolak ke? Ada orang tiup ke? Pasti Cikgu Afiq boleh cerita sikit lah, cikgu. Ni bukan cerita seram tau. Tapi kita nak tahu macam mana kipas tu boleh bergerak sendiri tanpa bantuan elektrik, cikgu. Silakan. Okey, Aiman. Sebenarnya hari ni kita nak buat kipas solar, betul tak? Okey. Kita punya projek ialah kipas solar. Jadi sebelum kita nak buat projek ni,
mari kita menjana idea kita sebenarnya macam mana kipas solar ni boleh bergerak. Betul lah cikgu. Jadi sebenarnya Aiman, saya dah sediakan, cikgu dah sediakan satu bot maklumat. Proses macam mana kipas itu boleh bergerak. Jadi yang pertama, boleh Cikgu Fifi tolong bacakan soalan. Yang pertama, saya merupakan tenaga sumber semula jadi yang utama. Agak-agak apa Aiman? Saya rasa cikgu sama ada mungkin Apa air sumber ataupun matahari. Betul ke cikgu? Okey, betul. Jawapan yang sebenar dia jom kita tengok. Kita buka Teng-teng. Wah, betul lah cikgu. Matahari. Jadi proses yang pertama dia ialah kita memerlukan matahari. Cahaya matahari tu. Patutlah saya panas tadi cikgu. Ada matahari kat situ rupanya. Okey. Alright, yang kedua. Okey, yang kedua, saya berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Apakah ia? Saya rasa cikgu kalau yang suka serap-serap matahari ni, kalau serap air ni span, kalau serap matahari solar cikgu. Solar. Betul ke? Kita check, kita periksa. Ya, betul. Tapi kita panggil ni apa sebenarnya cikgu? Ni kita panggil sebagai panel solar. Panel solar. Okey, murid-murid jangan silap ya, panel solar. Okey, cikgu. Kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga, saya mempunyai kuasa untuk menghidupkan dan mematikan litar. Alamak cikgu. Biasanya kalau macam kat rumah saya tutup mati suis tu pakai suis lah cikgu. Betul ke? Kita check. Betul suis ke? Betul. Ya, betul. Suis. Okey. Okey, jadi dekat situ kita dah nampak nombor satu, matahari. Yang pertama kita memerlukan cahaya matahari tadi. Yang seterusnya dia akan diserap oleh panel solar. Okey. Dan seterusnya ada switch untuk kita menghidup atau mematikannya. Yang keempat akan menggerakkan motor tadi. Elektrik yang dihasilkan akan menggerakkan motor dan kipas itu akan bergerak. Baik. Maknanya ini benda yang penting sebelum kita nak mulakan projek kita cikgu. Okey, baik. Seterusnya cikgu, bila kita dah tahu apa bahan dan alatan yang contohnya proses, kita dah tahu proses. Proses apa yang kita nak gunakan. Jadi barulah sekarang kita boleh memulakan projek kita, betul tak? Betul. Macam sebelum ni kita tak tahu guna matahari ke. Jadi bila kita dah tahu tu kita boleh melakarkan. Kita akan masuk kepada melakarkan reka bentuk. Okey, sebenarnya Aiman, untuk melakarkan reka bentuk ni, suka untuk cikgu ingatkan, sekurang-kurangnya kita perlulah buat lakaran ni sebanyak 3 sekurang-kurangnya. Jadi bila kita ada buat pelbagai lakaran, barulah kita dapat pelbagai idea lah. Betul tak? Jadi untuk menjimatkan masa, saya dah pun melukis lakaran-lakaran tersebut. Boleh Aiman? Okey cikgu, saya pegang kan? Tapi kena ada 3 lakaran cikgu Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Baik. Okey. Kalau Aiman tengok dekat sini kita dah pun buat lakaran dan nampak tak ada dekat sini ada. Baik, saya pegangkan cikgu. Boleh juga. Okey. Saya pegang satu. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada dia punya dimensi, size, bahan yang digunakan. Ini semua kita panggil sebagai elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk. Ya, elemen reka bentuk. Okey, ini adalah sangat penting sebenarnya untuk dalam lakaran. Jadi bila ada elemen ni baru kita tahu, macam kita tahu kat sini. Oh, ini benda apa ni? Ini bilah kipas. Okey. Saiz dia berapa? Barulah kita dapat lakar kita punya projek yang kita nak buat tu. Tak boleh terus-terus buat, tak boleh cikgu Kalau kita lukis saja, kita boleh lukis saja. Tapi bila kita nak buat projek nanti kita tak tahu saiz dia berapa. Kita nak potong dia berapa banyak kan? Okey. Tapi cikgu saya tak faham lah lukisan ni, boleh cikgu ceritakan sikit? Okey. Kalau Aiman tengoklah. Okey. Cikgu dah pun buat lakaran ni secara orang kata apa? Ansur maju. Bermula daripada reka bentuk dia yang 3 segi kan. Lepas tu cikgu bentukkan dia dalam bentuk dia 3D dan akhir sekali barulah cikgu masukkan dia punya bahan-bahan yang lain lah. Yang macam kita tahu tadi ada panel solar, barulah kita boleh tahu panel solar kena letak kat atas. Betul, tak letak kat bawah. Matahari kat atas, betul tak? Kecuali kita nak kipas terbalik. Betul lah cikgu. Betul. Lepas tu kita masukkanlah bahan-bahan yang ada macam suis, motor ada di dalam dan kipas. Okey, Aiman, tapi bila ada 3 ni, projek kita nak buat satu je. Betul, takkan kita nak buat 3-3. Kita kena pilih satu. Betul. Okey, jadi untuk bahagian cikgu, cikgu telah pun memilih satu yang kita panggilkan sebagai lakaran pilihan. Cikgu pilih pilihan yang paling cantik ke yang paling apa cikgu? Untuk sebab cikgu yang lukis kan, cikgu rasa semua cantik. Sebab lukisan cikgu. Betul juga cikgu. Jadi cikgu dah pun menggabungkan 3-3 ni. Dan telah pun terhasilnya satu lagi lakaran pilihan. Setelah digabung cikgu? Ya, inilah yang digabungkan.
Jadi ini macam-macam rumah je cikgu ya. macam rumah kan. Sebab mungkin kita boleh aplikasikan perkara ini di rumah juga cikgu. Betul? Okey. Jadi macam kita tengok kat sini cikgu dah pun letak panel solar di atas. Okey, kipas ni di mana cikgu? Kipas ni di sini, Kipas di di sisi tengah. dia. Dan switchnya di sini. Switchnya di bahagian tepi cikgu. Ya. Lepas tu cikgu okey. macam cikgu cakap tadi, kita perlu letakkan elemen reka bentuk. Reka bentuk. Contohnya macam ni, nampak ni. Dia ada dia punya saiz dia. Saiz Berapakah dia. ukuran dia. Jadi bila ada ukuran dia, kita tahu kita nak potong berapa panjang. Betul? Adakah sesuai. Contohnya bila kita letak 5 cm kan, terlampau pendek. Nak pegang pun betul. kecil sangat. Maknanya biar sesuai dengan keadaan kita nak pegang dan sebagainya. Baik. Itulah kepentingan dia. Baik, itu daripada sudut lakaran kita dah ada lakaran Betul. projek kita selepas ini. Murid-murid kita dah tak sabarlah cikgu. Nampak macam muka tak sabar tu untuk kita start projek kita. Tapi sebelum tu saya ada soalan lah. Saya ada satu soalan cikgu. Perkara yang paling penting dalam projek kita ni adalah matahari cikgu. Betul. Jadi bagaimana cikgu kita nak menggerakkan kipas ni pada waktu malam? Alamak. Betul juga kan? Macam mana tu cikgu? Matahari tak ada. Matahari tak ada. Okey, jadi sebenarnya Aiman, ini yang kita tengok, yang kita pelajari tadi, sebenarnya itu adalah basic dia. Atau kita panggil yang asas dia, sambungan asas. Tapi bagi menggerakkan matahari pada waktu malam, kita boleh menambahkan bateri kat situ. Jadi bila siang, dia hanya berfungsi untuk cas benda tu. Hanya siang cas, malam guna. Siang cas, malam guna. Dia simpan tenaga tu cikgu. Ya betul, dia simpan tenaga tu sendiri. Okey, baik cikgu. Jadi murid-murid kita pun dah tak sabar nak mulakan projek kita. Tapi sebelum tu cikgu, apa barang yang perlu kita ada sebelum kita nak buat projek kita ni cikgu? Sebelum tu Aiman. Sebelum tu cikgu. Ya, sebelum kita nak sediakan barang tu, ada lagi. kita kan dah sediakan yang ni. Okey, ada dulu. Macam cikgu ingatkan, kita perlu menilai semula. Perlu membuat penilaian balik. Okey, baik cikgu. Saya pegang. Boleh. Okey. Apa penilaian yang perlu kita buat? Contohnya elemen-elemen reka bentuk tu tadi cikgu cakap, warnanya. Kita perlu nilai, adakah warna yang cikgu letak kat sini sesuai? Kalau satu warna ni macam tak sesuai lah kan? Betul. Tak meriah nanti. Adakah reka bentuk dia sesuai? Contohnya macam saya letakkan kipas kat sini, bila sambungan dekat dalam mungkin agak susah elektrik dia. Jadi kita perlu buat penambahbaikan dan saya telah membuat satu lagi yang terakhir. Okey, yang ni dah upgrade lah cikgu inilah yang terakhir. Cikgu janji ni yang terakhir. Cikgu janji terakhir. Saya pegangkan cikgu. Boleh. Cikgu tambah baik di mana cikgu? Ni kalau tengok, kipas dia kita dah letak di bahagian di tepi. Ini tepi, kita letak di bahagian depan. Supaya sambungan dia lebih mudah. Dan baik. Dekat sini pun kita ada ubah dari segi dia punya saiz dan sebagainya. Supaya lebih besar. Okey, dan struktur binaan tu lebih baik cikgu. Okey, baik. Ni kelas saja cikgu Las, betul. Okey, baik. Jadi lakaran ni kita dah confirm lah ambil yang lakaran ni cikgu. Inilah yang kita akan buat nanti. Kalau murid-murid kita nak buat design lebih canggih tu boleh jugalah cikgu Tapi yang penting asasnya tu sama cikgu, betul? Dia ikut kreativiti murid. Ikut kreativiti masing-masing kan. Biasalah kadang-kadang adik-adik murid-murid kita kat rumah tu kreatif. Lebih daripada kita. Bukan daripada kita cikgu Baik, dan seterusnya cikgu mestilah ada bahan-bahannya dan barang-barang yang perlu disediakan sebelum memulakan projek kita pada hari ini cikgu. Silakan cikgu. Alright, jadi sebelum kita nak memulakan projek, macam saya macam tadi, antara alatan yang kita gunakan adalah seperti gunting. Okey, gunting cikgu. Gunting, Aiman nak pegang. Okey, saya pegangkan cikgu. Tapi banyak ni. Baik. Gunting, pisau, gam, ataupun glue sentuh kita panggil. Lepas tu pelucut wayar, pembaris keluli kalau boleh, bongkah penyambung. Ni nak penyambung tenaga tu lah. Untuk menyambungkan wayar. Wayar dia. Dan alas pemotong. Sebenarnya kita ada alas pemotong kat sini. Yang ini. Ini alas pemotong cikgu. Yes, alas pemotong. Baik. Alright, dari segi bahan dia pula, bahan yang kita akan gunakan adalah seperti inilah. Okey, yang ni kita panggil board cikgu Board Impra. Board Impra. Okey, nanti pergi kedai minta board Impra tau. Yes, board Impra. Dan seterusnya adalah board lekat. Board lekat adalah board seperti inilah. Yang ni. Dan yang seterusnya barulah kita dari segi panel solar dia, kipas, wire, batang aiskrim yang kita akan gunakan di bahagian tapak dia, dan juga motor. Baik. Itu dia di antara bahan yang kita perlukan cikgu Ya, betul. Tapi nampak gaya macam
kosnya macam tinggi cikgu. Maknanya sebelum kita nak start projek kita ni cikgu, kita kena kira kos cikgu. Ya, betul. Kita kena kira kos dia. Nanti kalau kos yang tinggi sangat, baik beli kipas baru je. Daripada buat sendiri kan. Betul. Tapi cikgu, sebelum tu saya nak tanyalah. Kalau macam kita nak jimat sikit lah cikgu kan. Kita boleh guna bahan kita semula tak cikgu? Ya betul, boleh sebenarnya. eh? Contohnya macam cikgu cakap tadi, buat buat ni infra lah. tadi kan. Ini mungkin kita boleh guna kotak. Okey cikgu. Jom sebagainya. sekarang ni kita nak kira kos dulu cikgu. Betul. Jom. Bajet Kita kira. lepas ke tidak ni? Okey, silakan cikgu. Okey, cikgu dah pun sediakan anggaran kos untuk Okey. projek kita kali ni. Okey, kalau Aiman dapat tengok, nombor 1 kat sini, motor bahan dia, harga seunit ialah RM2 dan Okey. kuantiti yang digunakan adalah 1 unit. 1 unit. Jadi kita perlu jumlahkan, kalau RM2 1 unit samaan RM2 lah. Tapi untuk situasi yang kedua, kita menggunakan batang aiskrim. Harga seunit adalah 20 sen. Yang ni banyak dekat rumah saya cikgu. Kita gunakan 6 unit. 6 unit? Contohnya. Okey. Jadi Lepas kita berapakah makan jumlah aiskrim dia? boleh guna. Kan? Betul cikgu. Lepas makan aiskrim tu jangan buang. Ya. Okey. Okey, jadi berapakah jumlahnya? Saya Kalau rasa 20 cikgu, sen satu kalau unit, 6 enam unit. kali 2 cikgu, kalau saya beli aiskrim 6 juga dapat RM1.20 sen. RM1.20 sen. Betul cikgu. Okey, boleh buka. Tengok. Betul ke tak tu? Kita lipat kan? Okey. Ya, betul. Harga untuk batang aiskrim tu tadi. Okey, baik. Ialah RM1.20 sen. Tapi ni contoh je Jangan kata mahal pula. Kan dia serang kedai tu kata mahal 20 sen. Okey, betul cikgu. Alright, yang nombor 3 pun sama, RM5.80 sen. Kita menggunakan 1 unit. Okey. Dan yang keempat, Swiss, 70 sen. 1 unit berapa? Satu guna unit satu 70 sen lah cikgu. Mari kita tengok. Betul. Okey, 70 sen betul Aiman. Betul cikgu. Yang kelima tu, nampak tak? Yang nombor 5, saya letakkan kuantiti harga seunit ialah 50 sen bagi 1 meter. Okey. Tapi berapa kuantiti cikgu dash kan? Dash cikgu Kenapa cikgu dash kan? Cikgu dash kan tu sebab kita hanyalah buat anggaran. Oh. Jadi kita tak tahu kuantiti yang sebenar dia. Kita tak ukur. Ya. Jadi kita menganggarkan, kita menggunakan 50 sen. Yelah, semeter pun panjang cikgu kan? Okey. Jadi kita terus ke bot lekat. Tengok yang nombor 7. Bot lekat dekat situ, harga untuk bot lekat ialah RM4.50. Oh. Tapi dekat itu saya dashkan juga. Tapi bagi situasi macam ni macam bot lekat tadi besar tau. Besar cikgu. Contohnya yang ni lah saiz dia. Tapi kita nak guna kecil saja. Kecil je. Jadi kita perlulah menganggarkan berapa. Jadi baik, ini cikgu. kalau Aiman teka tepat ni dahsyat. Sebab dahsyat ini juga. anggar je. Saya agaklah cikgu ya. Saya rasa RM4.50 lah cikgu. Betul ke? Betul. Murid-murid. Okey, 1, 2, 3. Alamak, Okey, RM4.50 lah. Cikgu menganggarkan dia hanya menggunakan 1/3 Yelah, daripada. kita tak pakai semua kan cikgu Betul. kan? Okey. Lain kali murid-murid bagi saya jawapan tau. Baik cikgu. Okey, jadi yang nombor 8 buat infra kita pun anggarkan juga. 9 dan 10 pun tetap kita anggarkan. Okey cikgu. Okey, tapi Aiman, bila kita dah siap anggaran kos ni tadi, kita perlu jumlahkan dia. Jumlah. Baik cikgu. Kita jumlahkan dulu cikgu. Okey, jom kita jumlahkan. Okey. Kalau nak tambah sini lambatlah. Lambat, Jadi cikgu. cikgu sebenarnya dah ada jawapan. Dah ada jawapan dah? Okey, lagi senang je tu. Okey. Okey. Berapakah? Jawapannya ialah RM16.50. Okey, sangatlah cikgu. Untuk satu Ya, Tapi untuk kalau satu kita buat produk makin banyak tu makin murah lah agaknya kan Betul. cikgu kan. Tapi cikgu, yelah maklumlah kita ni musim PKP ni cikgu. Kalau boleh jimat tu nak jimat lagi lah cikgu. Ada cara tak untuk kita mengurangkan kos ni cikgu? Okey. Okey, silakan. Macam mana kalau contoh kita tengok macam ini jumlah yang tinggi. Mungkin mereka kata ini jumlah yang tinggi. Macam mana kita nak menjimatkan? Macam cikgu cakap tadi, mungkin kita boleh guna bahan-bahan yang terpakai. Okey. Misalnya menggunakan kotak yang batang aiskrim ni pun contoh Aiman yang makan tu jangan buang lah. Dah jimat dah? 20 sen? Dah jimat. RM1.2. RM1.2 dah jimat. Lepas tu dari segi gam mungkin kat rumah saya Dah ada semua dah ada gam. Bot pun cikgu cakap kita boleh menggunakan kotak. Boleh dekat menggunakan kotak. Dekat situ nampak tak betapa banyak yang kita dah boleh potong. Betul. Ya. Kalau kita tengok gam pun kita dah ada. Bot lekat pun dah ada. Bot infra, bongkah penyambung. Banyak yang kita boleh gunakan Kita boleh dari gunakan semula. bahan semula jadi. Baik cikgu. Jadi kita nak tengok orang kata apa macam mana kita nak buat projek ni cikgu. Kita dah kira kos, kita dah Ada lakaran lakaran, pun dah betul. ada. Jadi kita dah tahu dah macam mana kita nak buat. Lepas ni kita boleh terus buat tak cikgu?
Oh, lepas ni kita akan tengok. Boleh. Lepas ni Alah, lepas ni lagi. Alah, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak buat projek kipas solar. Nak buat tak? Angguk sikit. Nak Okey, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Mahir Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Dekat atas meja saya ni dah ada macam-macam dah. Nampak tak? Okey, baik. Jadi kita pun dah tak sabar nak buat kipas solar kita. Lepas ni kita pergi mana-mana pun kita boleh ada kipas. Tak payahlah kipas-kipas macam tadi kan. Okey, baik. Tapi sebelum tu, cikgu, sebab saya tengok cikgu punya lakaran sebentar tadi tu memang perfect lah, cantik lah. Dengan orang kata ukurannya ada 9 cm, 10 cm. Jadi cikgu, cincai-cincai boleh lah cikgu. Tak boleh Mana boleh macam tu kan? Tak boleh. Nanti tak jadi cikgu Baik, kita tak payah buat lakaran tadi. Baik, tak buat lakaran tadi. Jadi maknanya cikgu, sebelum kita mula, kita kena ukur dululah kalau macam tu. Betul. Ya, Okey, betul. baik. Kalau macam tu boleh kita ukur dulu cikgu? Boleh. Okey, silakan. Okey. Dalam kita membuat projek Aiman, Cikgu Afiq, perkara pertama yang wajib kita buat adalah mengukur dan menanda. Benda wajib perlu buat. Macam tegas tu cikgu Ya, memang. Ukur dah menanda. Nak bagi tahu wajibnya tu. Kan? Okey. Bukan makro, bukan sunat. Wajib. Wajib. Okey? Jadi kita perlu langkah yang pertama iaitu mengukur dan menanda. Okey, cara kita nak mengukur dan menanda ni, kita mestilah mengikut ukuran yang telah ditetapkan pada lakaran kita tadi. Okey. Supaya apa yang dilakar sama dengan apa yang kita hasilkan. Tak bolehlah bila kita lakar 16 cm. Bila kita ukur 5 cm saja. Pendek pula. Betul tak? Okey. Boleh cikgu? Jom kita mulakan. Okey. Jadi kita tengok dulu pada papan bermaklumat ni. Okey. Untuk kita buat teknik mengukur, nilai ukuran mestilah bermula daripada sifar. Okey. Okey? Tak boleh bermula daripada 1, tak boleh. Mesti bermula dengan nilai sifar. Okey, baik cikgu. Okey. Jadi waktu kita tengok kita tengok pembaris, okey? Kita mestilah waktu kita tengok nilai ukurannya, mata kita mestilah tegak. Tegak cikgu. Ya, kita tak boleh serong. Okey? Tak boleh serong. Kalau serong, Okey. kalau kita lihat nilai tu serong, dia akan jadi nilai yang ralat. Orang panggil nilai ralat paralax. Kalau serong tak nampak lah cikgu. Ya, serong tak nampak kan? Okey. Kita kena tegak. Baik, kena seterusnya? tengok, perhatikan dalam keadaan tegak. Okey? Supaya dapat mengelakkan ralat paralax. Tahu tak apa tu ralat paralax? Alamak. Biasanya tak ralat tahu ni kan? kesilapan cikgu. Ya, betul. Kesilapan. Maksudnya kesilapan ini disebabkan oleh mata kita. Kita Sampai salah tengok. tahap tu detail dia cikgu ya. Supaya kita okey. punya hasil projek itu betul. Baik, tak nak ada ralat. Okey. Jadi kita pergi pula pada langkah yang kedua, iaitu langkah memotong. Okey. Tadi kita dah ukur, kita dah tanda. Okey, dah tanda kita cikgu. akan potong pula. Okey. Jadi kalau kita lihat pada lakaran bermaklumat ini, okey. Ini adalah hasil selepas kita potong kepingan-kepingan board infra, board lekap tadi. Kita dah potong, inilah hasil yang kita akan dapat. Satu persatu. Ya, satu persatu. Okey. Jadi, Aiman dan Cikgu Afiq dah ada, cikgu dah sediakan semua ada kepingan-kepingan ni. Okey, betul cikgu. Tak? Boleh Betul? angkat? Okey. Yes. Cikgu pun ada. Okey. Okey. Jadi, cikgu nak sekarang ni kita buat potong sama-sama, boleh Aiman? Boleh, Afiq? cikgu. Okey. Sekarang ni kalau diperhatikan, B1 ni telah dipotong. Ada, saya ada Tapi B2 ni masih belum dipotong. Belum lagi cikgu? Ya, masih bentuknya masih segi empat tepat. Betul. Okey. Jadi cikgu nak serongkannya, potongkannya. Okey, cikgu. Jadi kita ambil pisau, boleh cikgu.
Cikgu, hati-hati cikgu. Pisau tu tajam. Ya, betul. Okey, jadi murid-murid... Cemas Ya, cikgu. cemas. Okey, betul. Pisau ini kalau kita guna, pastikan berhati-hati supaya mengelakkan berlakunya kemalangan. Betul cikgu. Okey. Baik. Pisau dah ada, pembaris pun dah ada cikgu. Okey, kita ambil pembaris. Okey, supaya kenapa kita guna dengan pembaris? Supaya kita punya potongan itu lebih lurus. Tapi mata saya lurus cikgu. Saya sekali sap je. Tak boleh Tak boleh juga. Okey. Kena guna dengan pembaris keluli. Okey, baik cikgu. Jadi kita boleh letakkan. Cikgu dah tanda siap-siap. Okey. Aiman dengan Cikgu Afiq boleh. Okey. Kita potong aja. Okey, kita boleh potong. Okay. Tapi cikgu, Ya. kenapa kita kena ada lapik ni cikgu untuk kita memotong bahan ni cikgu? Ya, bagus Aiman soalannya. Okey, waktu kita buat pemotongan, kita perlu ada alas pemotong. Okey, yang warna hijau ni. Okey, kenapa? Supaya meja kita tak bercalar Aiman. Kan? Buat pula dekat meja dapur mak kita. Ya, betul. Habis mak kita mengamuk Memang nanti. mak mengamuk. Kan? Okey, Jadi cikgu. kena ada alas pemotong. Okey. Waktu kita gunakan pisau memang kena hati-hati ya, murid-murid. Kalau kadang-kadang dekat sekolah ada anak murid saya, dia tak mahir Aiman. Okey. Okey. Kita boleh galakkan mereka guna sarung tangan Sarung tangan. untuk elakkan berlakunya kemalangan. Okey. Langkah keselamatan. Okey, jadi kita angkat hasilnya potongan. Betul Okey. ke cikgu? Ya, betul. Jadi kita Okey. dah ada dua. Cantik je. Cantik cikgu Jadi kita dah ada dua. Okey. Okey. Alright, okey. Oh, dah dua. Kita Ada dah dua? ada dua. Okey. Sekarang ni lepas kita dah potong, okey, kita akan dapat hasil yang cikgu tunjuk tadi ni lah. Kesemuanya. B1 dan B2. Ya, okey. Kemudian kita akan pergi pada langkah yang seterusnya. Okey. Langkah yang seterusnya adalah langkah memasang. Memasang. Memasang ni dia ada terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama memasang tapak, Okey. yang kedua memasang badan, dan yang ketiga memasang komponen elektrik. Jadi Okey. kita akan pergi satu persatu. Okey, Boleh? jom cikgu. Semangat Semangat cikgu. Okey. Kita pergi pada memasang tapak dahulu. Okey. Okey. Pada papan ini, kalau jika kita lihat T1 hingga T6, okey, dan T ini kita gunakan untuk buat tapak. Oh, ni tapak dah cikgu Ya, tapak. Okey, baik. Okey. Tapak ni kita gunakan boleh gunakan bot lekap ataupun batang aiskrim. Batang aiskrim pun boleh? Ya, boleh. Okey. Okey. Jadi macam ni. Okey, ini adalah hasil kerangka bahagian bawah. Kita susun dia, jadikan dia kerangka. Okey. Kemudian kita ambil bahagian bot lekap yang ini, kita tampalkan. Okey. Dan ia akan jadi satu tapak yang kukuh. Boleh tak Aiman dengan Cikgu Afiq Betul lah cikgu. angkatkan? Kukuh, betul? Ya. Betul tak kukuh? Kukuh cikgu, kukuh. Memang betul-betul kukuh. Okey, Kukuh betul. Kukuh betul cikgu. Tapi Jadi- cikgu, tapak kenapa kena ada tapak? Okey. Kita perlukan tapak untuk membina kipas solar supaya kipas solar itu berada dalam keadaan yang stabil. Oh, Tak stabil. adalah sengit, tak adalah kan. Jadi dia dalam keadaan yang stabil. Okey, cantik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, jadi kita dah siap bahagian tapaknya. Okay, kita Badan tu macam mana pula badan tu? Badannya kan. Tapaknya dah ada, mestilah kena ada badannya. Okey, badannya macam mana kita nak pasang? Okey, jadi hari ini kita akan pasang sama-sama. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Alright, okey. Jadi kita akan ambil satu bahagian yang B1. B1. Ya, yang ini B1. B1, Okey. Kemudian kita ambil A3. A3. A3 yang panjang. A3. Yang panjang, yang ada bulat di tengah. Ada kan bulat? Ada cikgu? Lubang di tengah. Okey. Jadi kita ambil gam. Kita akan sapukan di bahagian yang A3 ni. Okey. Okey, dan kita lekatkan di bahagian B1. Okey. Pastikan bahagiannya adalah bahagian yang betul ya. Di bahagian yang panjang. Okey. Boleh cantumkan. Boleh cikgu? Okey, kita akan cantumkan sama-sama. Boleh cikgu? Tu ada gambar tu. Ada di sini Ada cikgu. gam, ada gam situ. Okey, baik. Okey, kita letak ni. Okey. Sebenarnya waktu kita memasang bahagian badan ni, gam yang kita boleh guna adalah gam yang sesuai untuk semua permukaan.
Oh, dia tak kisah cikgu Ya, tak Permukaan kisah. licin ke kasar ke? Ya, kayu boleh. Oh, Supaya dia melekat. baik cikgu. Kemudian kita lekatkan. Nampaknya cikgu Afiq mendahului ni. Kusyuk Kusyuk. Okey, baik cikgu. Okey, lepas kita dah tampal, dah ya. Okey, pastikan kita tekan dulu. Oh, tekan. Tekan supaya dia kukuh. Okey. Okey, pastikan tekan dulu supaya dia lebih kukuh. Baik cikgu. Tunggu buatnya kering. Okey, jadi akan jadi macam ni. Oh, Alamak, okey okey. cikgu. Jadi Kak Iman, Nampak macam kukuh ni cikgu. Kukuh ya. Okey. Okey, Jadi cikgu seterusnya kita boleh Dia ada lekatkan kering dulu Okey. Kemudian kita ambil kepingan A2. A2. Okey. okey. A2. A2. Okey. A2. Okey. Kena kita sambungkan pada bahagian sebelahnya. Sebelahnya pula. Sebelah bahagian pendek tu kita sambungkan. Belah sini dah okey. Okey, murid-murid yang berada di rumah tu boleh cuba juga. Boleh cuba. Kalau tak tahu macam mana Siapa buat. yang ada buat impra tu boleh Betul buat. cikgu. Okey, sebenarnya Iman, Ya cikgu. selain daripada kita guna glue sentuh ni, kita juga boleh menggunakan gam perekat panas. Oh, gam perekat panas. Ataupun kita bagi sebagai hot Hot glue gun. glue gun. Oh, yang tu mungkin lebih kuat cikgu. Ya, lebih kuat. Tapi itu agak lebih bahayalah sebenarnya. Oh. Jadi Kerana dia perlu. panas, betul tak Cik Afiq? Ya, jadi dia perlukan pengawasan daripada orang dewasa. Betul. Nanti boleh ajak mak sekali. Nanti mak yang seronok main benda ni. Okey. Alright, Cikgu Bibi. Dah? Baik cikgu. Okey, lepas kita dah cantumkan kedua ni, kita ambil pula bahagian kepingan yang A1. A1 pula cikgu. Ini Ya. satu ada. Okey, Okey. bahagian A1 dan kita tampalkan di bahagian atas. Di bahagian atas. Atas pula cikgu. Ya. Baik. Kita ambil gam. Kemudian kita lekatkan. Oh, di bahagian atas tu cikgu Okey. Ada setengah murid dia buat silap. Dekat mana silap itu cikgu? Dia menggunakan pita pelekat, Aiman. Alamak. Kalau Dia macam tu menggunakan melekat lah pita nanti. Pelekat. Dia nampak kemas tak, Aiman? Aiman rasa? Okey cikgu, nampak kemas kat sini. Okey. Saya rasa saya punya lagi hebat daripada cikgu Afiq. Kayaknya belum siap. Belum siap? Oh, patutlah cikgu. Okey. Okey. Sebenarnya kalau kita Langkah guna seterusnya, cikgu? Okey, dah ke? Okey. Saya Okey. yang belum. Okey. Okey, lepas kita dah lekatkan, Okey. harap dia kukuh lah ya. Syaratnya kukuh cikgu. Dia kena biar dia kering dulu Kena bagi dia kering. Alright, okey. Seterusnya. Okey, baik cikgu. Okey, sebenarnya untuk membuat projek ni kita perlu teliti dan memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran Ya. cikgu. Tapi saya rasa macam saya nak kena kukuhkan sikit cikgu. Saya punya binaan ni cikgu. Tapi sementara saya nak betulkan ni cikgu. Kita rehat sekejap lah cikgu. Okey, boleh? Segan pula saya murid-murid tengok kat depan Jadi kita akan buat lepas ni, sambung. Sambung lepas ni. Ya. Okey, murid-murid nak tengok hasilnya, saya lebih cantik ke Cikgu Afiq lagi cantik? Selepas ini, Mahir Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Murid-murid, mesti tak sangka kan? Ingat apa? Orang lelaki tak boleh buat kerja-kerja macam ni ke? Okey, baik cikgu. Dari apa yang cikgu suruh buat tadi, kita dah siapkan box ni dan juga tapaknya pun dah siap cikgu. Dan saya excited sangat tadi cikgu dengan orang kata wayar dan kipas komponen tadi pun saya dah pasang juga. Tapi betul ke tak betul tu saya pun tak tahu. Cikgu boleh cerita sikit tak cikgu macam mana kita nak pasang komponen pula? Okey, sebenarnya waktu kita pasang komponen, okey. Jika kita lihat pada papan ni, kepingan solar mestilah disambungkan dengan Swiss. Okey. Kemudian mestilah disambungkan dengan motor. Okey.
Jika di sini ada bongkar penyambung untuk menyambungkan wire. Waktu kita nak sambungkan wire, pastikan penebat itu dibuang. Bahagian penebat itu dibuang dulu menggunakan pelucut wire. Baru kita sambungkan. Okey. Jadi inilah cara sambungannya dan kita letakkan pada bahagian dalam badan kipas solar. Okey. Okey. Maknanya cikgu urutannya seperti ini. Ya. Tapi maknanya susunannya itu terpulang lah cikgu. Ya, betul. Yang penting orang kata tak berselirat lah. Ya. Baik cikgu. Kalau cikgu tengok macam saya punya kipas solar ni cikgu. Aiman Saya beli cikgu. Oh. Tapi cikgu, tadi kalau merah ni kalau pink pula. Tukar. Baik, cikgu rasa macam mana dengan hasil yang saya buat ni cikgu? Agaknya susunan yang saya buat ni betul ke kurang tepat cikgu? Okey, berdasarkan lakaran yang kita dah buat tadi, okey, nampaknya sama, cuma kita belum tampal lagi satu kepingan. Kalau boleh kita tak komplit lagi lah ni. Ya, tinggal lagi satu kepingan yang kita belum tampal. Patutlah cikgu ada tercicir satu. Ya. Okey, tapi sebenarnya sebelum kita nak sambungkan kepingan tu, kita kena buat pengujian dulu. Kita kena uji dulu? Ya, kita kena uji dulu sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Kalau berfungsi, barulah kita sambungkan kepingan yang terakhir tadi. Bagaimana kita nak uji cikgu? Macam mana kita nak menguji? Okey, kita akan letakkannya di bawah cahaya matahari. Okey. Jadi kalau dia tak berfungsi, kemungkinan berlaku masalah dari segi komponen lah. Sambungannya mungkin tak betul. Positif, negatif, kutubnya mungkin salah. Jadi kena perhatikan semula. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian yang cikgu berikan. Dan saya rasa murid-murid kat rumah sana pun masing-masing penuh tangan dengan gam cikgu. Tapi tak apa. Yang penting kita melakukan aktiviti dan kita mendapat manfaat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nanti jangan lupa tahu ambil gambar dan masukkan dalam kata tag Didik TV KPM. Boleh tak? Boleh murid-murid? Nak tengok apa hasilnya. Kalau ada hasil yang bergerak tu lagi cantik cikgu Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fifi dan Cikgu Hafiz. Seronoklah cikgu. Alamak, tapi sekejap je. Itulah masa. Lepas ni kita nak buat apa pula cikgu? Nantilah kan. Okey, dah kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Gemilang.